Sila. Start ni. Okey. Jauh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Isnin. Selamat hari pertama persekolahan untuk anak-anak. Selamat kembali kepada dunia yang sibuk, khususnya kepada semua ibu bapa yang anaknya sekolah dan kepada para guru. Selamat kembali bertugas lepas bercuti. Alhamdulillah, insyaAllah pagi ni kita akan mulakan dulu dengan bacaan yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Tengku Fazli. Dipersilakan. Encik dan Ustaz. Kadang orang panggil Ustaz, tak apa. Okey. Masya Allah, Alhamdulillah. Semangat, ceria-ceria bertemankan kami, insya-Allah. Semua suara jelas ya? Boleh bagi respon? InsyaAllah hari ini kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-120. InsyaAllah, Alhamdulillah. Sambil-sambil sedang bersiap-siap nak ke tempat kerja, nak ke sekolah hantar anak, boleh onkan telefon anda. InsyaAllah. Sama-sama mulakan pagi dengan bacaan Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kemudian sama-sama kita membacakan Asma'ul Husna 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Keduanya ada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menghafal beramal dengan 10 ayat awal selamat daripada fitnah Dajjal. Dan 10 ayat akhir juga ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang barang siapa yang membaca. Dia fitnah Dajjal ni termasuk fitnah hidup. Bukan semua fitnah Dajjal itu saja. Bila kita beramal dengan fitnah kehidupan yang begitu banyak. Banyak fitnah kehidupan kita ni. Fitnah hidup ni datang dalam bentuk harta, dalam bentuk wanita, dalam bentuk harta, dalam bentuk takhta, dalam bentuk kuasa. Subhanallah. Macam-macam lah fitnah yang kita sedar atau tidak. Jadi kekuatan ada pada 10 ayat awal Al-Kahfi ni daripada hadis yang sahih. Masya Allah. Kemudian Asma'ul Husna pula adalah satu nama-nama Allah, yang mana Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka berdoa dan memintalah dengan nama-nama Allah tersebut. Jadi kita boleh beramal sama ada baca secara terus, secara umum daripada awal sampai akhir, macam kita baca pagi-pagi kuliah Riyadhus Shalihin ni, ataupun kita boleh juga muslimin-muslimat kita baca pilih mana-mana salah satu 5 ke 10 ke yang kita nak beramal berdasarkan keperluan kita. Macam tu, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, silakan kepada Encik Tengku Fazli memulakan majlis ilmu kita, insyaAllah. Alhamdulillah. Fala tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah kita mulakan sesi Riyadhus Shalihin pada pagi ini dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan insyaAllah 10 ayat awal surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مداد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد لكلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم
مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. InsyaAllah seterusnya kita akan membacakan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهاب الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. Sadaqallahul azim. InsyaAllah pada pagi ini bukan saya yang akan memulakan kuliah sebenarnya, dan sementara menunggu Ustazah muncul, izinkan saya sikit berkongsi mengenai tajuk-tajuk yang pernah kita belajari. Antaranya adalah sifat muqabbalah ataupun bagaimana kita dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas itu kita terus dalam bab taqwa. Dan pada minggu lepas telah pun bermula satu muqarrabah pengawasan Allah. Kemudian terus kepada bab taqwa, dan pada minggu lepas telah pun dimulakan dengan bab yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit satu kisah di mana kita melihat ketakwaan kepada Allah ini melalui kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim memperlihatkan ketakwaan atau ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak peristiwa. Antaranya berdakwah kepada kaumnya sendiri, di mana salah satu perkara yang dilakukan oleh kaum mereka adalah dengan menyembah berhala, dan ayah Nabi Ibrahim sendiri adalah pembuat ataupun tukang kepada berhala. Takwa kepada Allah memberanikan diri Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada ayahnya dan juga kaumnya. Satu ujian yang sangat berat, di mana melaksanakan dakwah ataupun berkata benar
mengesahkan Allah kepada ayah dan juga kepada kaumnya sendiri, di mana kita lihat bagaimana ketika mereka satu upacara dilakukan oleh kaum mereka, lalu Nabi Ibrahim telah meruntuhkan banyak berhala dan meninggalkan satu berhala yang besar. Lalu di soal siasat, Nabi Ibrahim menyuruh mereka bertanyakan kepada berhala yang tinggal, yang tidak dipecahkan ataupun dirobohkan. Lalu Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar, kisahnya. Kemudian Allah dengan izin mendinginkan api yang dihimpulkan kayu-kayu, sebagaimana kalau yang mengikuti kelas Ustazah minggu lepas, ayat Nabi Ibrahim dalam api itu telah pun dibincangkan. Kalau ingat lagi, kalau tak ingat, kena refresh balik live pada minggu lepas bagaimana ayat itu dibacakan. Kemudian yakinnya Nabi Ibrahim bahawa sentiasa ada pertolongan dalam kehidupan, pertolongan Allah dalam kehidupannya, dalam perjalanan dakwahnya. Kemudian diteruskan lagi dengan meninggalkan isterinya di padang pasir yang kerikontang. Kemudian dalam surah Ibrahim disebut bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan isterinya dan mendoakan agar kawasan tersebut dimakmurkan, dimeriahkan ataupun disuburkan dengan tanaman dan buahan, kemudian menjadi tumpuan orang manusia. Kemudian makbur doa Nabi Ibrahim, lalu kawasan tersebut menjadi satu tumpuan seluruh umat Islam sampai hari ini tanpa putus. Kemudian diuji lagi dengan sekembalinya daripada dakwah, bila Nabi Ismail besar, diilhamkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian dipatuhi arahan tersebut, suruhan tersebut, lalu Nabi Ismail pun bersetuju untuk disembelih oleh ayahnya sendiri, oleh dasar takwa yang ditunjukkan. Lalu proses penyembelihan itu berlaku dan Allah menggantikan dengan kibas. Sampai hari ini pun kita ikut apa yang Nabi Ibrahim buat kepada anaknya, itu mengorbankan anaknya. Dan dasarnya ataupun ibrahnya adalah sebenarnya kita nak memperlihatkan, Allah nak memperlihatkan bahawa kasih sayang kepada manusia itu harus disembelih ataupun tidak boleh melebihi kasih sayang kepada Allah. Maknanya meletakkan Allah tempat yang paling utama, kemudian barulah Rasulullah SAW, barulah sesiapa saja yang kita sayang. Maknanya meletakkan kasih cinta sayang kita menuruti turutan yang sebenar, Allah, kemudian baru Rasulullah SAW, barulah orang lain sekeliling kita yang kita berhak sayangi dan juga kasihi. Tapi dalam kehidupan kita sekarang terbalik, kita meletakkan kasih sayang kepada manusia itu melebihi kasih sayang kita kepada Allah dan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bila benda itu terbalik, maka kadang-kadang apa jua ujian yang berlaku kepada hidup kita, contohnya kehilangan mereka yang kita sayang atau kasih, maka kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka kita hilang tempat bergantung, hilang tempat untuk kita memegang ataupun mengharapkan pertolongan dan sebagainya. Kesilapan kita kat situ sebab kita meletakkan harapan sepenuh hati kita kepada manusia. Bila manusia berjauhan dengan kita, mungkin sahabat kita rasakan dia lah sahabat dunia akhirat kita, tetapi apabila berlaku perselisihan faham, maka dia pergi sejauh-jauhnya pada kita dan kita sendiri pun hilang arah dan tujuan. Sebaliknya, bila meletakkan ilmu pertama sekali dalam perhubungan ataupun dalam berkasih sayang, insya-Allah bila manusia itu menjauh kita, kita yakin Allah sentiasa dekat dengan kita untuk pertolongan, untuk diberikan kekuatan, untuk diberikan harapan. Bila mana letakkan harapan sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita lebih yakin bahawasanya tidak putus harapan kita dalam kecintaan kita kepada manusia, kecintaan kita pada contohnya suami, isteri, anak dan sebagainya. Bila mana pelakunya keretakan ataupun perselisihan di antara mereka ini, maka kita masih yakin bahawa Allah masih ada untuk kita bergantung dan kita meletakkan harapan, kasih sayang dan sebenarnya. Lalu kita sentiasa kuat untuk menghadapi cabaran tersebut. Begitulah Nabi Ibrahim menunjukkan sifat takwa dan juga tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana meninggalkan isteri dan anak-anaknya di padang pasir. Yakin bahawa Allah akan memberi pertolongan. Dalam ayat yang disebut dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa agar mereka mendirikan solat.
Jadi solatlah antara kekuatan yang perlu dilakukan ataupun ditunaikan oleh semua insan, sebab solat adalah satu benda yang kata satu tali penghubung antara kita dan Allah. Kalau tanpa solat ni kita mungkin lemah, mungkin rapuh kita punya keimanan dan sebagainya. Lalu insya-Allah kita banyak belajar pada kisah-kisah Nabi Ibrahim, dan insya-Allah satu contoh tawakal dan juga keyakinan kepada Allah yang benar-benar mantap. Dan moga-moga kita boleh mengambil sedikit intibar dalam kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala makhluk yang lain, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh jiwa kita. Moga-moga ada kejayaan di penghujung kehidupan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang turut hadir dalam majlis ilmu yang kita adakan pada setiap pagi Isnin hingga Jumaat. Walaupun hampir dalam 2 minggu lebih, hampir 3 minggu sebenarnya, kita tidak dapat bersiaran dengan secara baik. Kejap ada, kejap tak ada. Macam Cik Semua kan. Macam iklan Cik Semua yang lama dulu. Kejap ada, kejap tak ada. Masya Allah. InsyaAllah kita sentiasa cuba untuk berusaha mengembalikan kuliah Riyadhus Shalihin bersiaran secara istiqamah. Alhamdulillah, Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita akan sampai kepada bulan yang kita sangat nanti-nantikan. Walaupun kita belum rasa lagi perasaan menantikan tu, sebab nampak beratnya nak puasa sebulan Ramadan ni, Masya Allah. Ataupun tak rasa pun lagi rindu, ataupun tak buat apa-apa persiapan. Namun bersama-samalah kita beramal dengan satu doa yang menurut satu riwayat ia adalah satu hadis Nabi, walaupun ia bukan hadis yang sahih. Ada juga yang mengatakan ia adalah doa para sahabat, iaitu doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Walaupun Ramadan tinggal lebih kurang dalam 13 hari lagi, 13-12 hari lagi, tidak ada jaminan pun untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Tidak ada sedikit pun jaminan untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Muslimin muslimat, itu di antara perkara yang harus kita faham. Walaupun Ramadan tinggal lagi 12 hari, ataupun 2 hari, ataupun 2 jam, ataupun 2 minit, tidak ada satu jaminan pun kita akan sampai dan bertemu dengan bulan Ramadan dalam beberapa ketika yang tidak lama lagi. Kerana kematian itu boleh berlaku bila-bila masa. Allah Subhanahu Wa Taala apabila menetapkan sesuatu, nyawa itu untuk hidup, ditetapkan bersama. Bilakah nyawa itu akan kembali kepada Allah dalam bentuk yang diciptakan daripada awal, iaitu dalam bentuk roh. Subhanallah. Apabila Allah menukarkan roh kita di alam roh, membentuk satu ciptaannya di alam rahim. Ustaz, macam tu sikit.
Tak bunyi bising sikit. Apa ni, insyaAllah boleh tak Ustaz tolong minta maaf ya ke belakang sikit. Okey. Lepas tu Ustaz perlahan sikit buka tu ya. Okey, subhanallah muslimin muslimat. Sebagaimana Allah telah menetapkan kita daripada alam roh, kemudian bertukar menjadi satu ciptaan Allah yang terbaik di dalam perut ibu, kan, membentuk daripada segumpal darah, lalu membentuk tulang, lepas tu membentuk daging yang membaluti tulang, subhanallah, akhirnya membentuk satu persatu panca indera. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjadikan kita dalam keadaan kebaikan, mentaati Allah sebagaimana kebaikan dalam mentaati Allah ketika di alam rahim. Masya Allah. Sorry Ustaz, sebelum Ustaz pergi kan, tolong buka pintu tu. Sebab nanti ada tim datang. Saya dah mesej dalam grup. Minta maaf ya. Sebenarnya salah seorang anak kami ada Ustaz tutup dah. Takut kucing masuk. Macam tutup tak dapat. Okey. Ustaz bolehlah bawa Atikah pergi klinik. Anak kami sekolah menengah belum mula lagi. Sekolah rendah saja mula. Jadi anak kami sekolah rendah pergi sekolah hari ni. Ya, sekolah menengah tak mula lagi ya? Oh, salah faham. Oh. Okey, tak apa. Anak sulung kami Atika basuh pinggan mangkuk kan malam tadi, semalam. Allahu Akbar. Cakap tadi pun tak habis, minta maaf ya, kira habis satu ya. Alhamdulillah, kita syukur. Okey. Ceritanya semalam memang macam biasalah kami, hari Minggu pun adalah hari yang sama seperti mana hari biasa. Selalu sibuk dengan pelbagai urusan, ceramah, program. Okay, Masya Allah. Kemudian malam tadi kita ada tetamu. Sampailah tetamu tu dalam pukul 11 lebih. Tak sempatlah kita nak kemas kan pinggan mangkuk tu. Jadi pagi ni Atikah bantu untuk dengan adik dia Maisara basuh-basuh. Macam mana ya boleh berlaku, tapi satu gelas yang bukan gelas yang nipis, gelas yang tebal juga jatuh. Kemudian terus kena tangan dia. Macam tu lah. Lepas tu luka yang agak besar juga. Membuat besar. Kalau luka biasa tu memang okey lah kan. Tapi luka yang agak besar, jadi darah tu itu yang saya menghilang diri tadi tu. Sebenarnya minta Ustaz start dulu, Alhamdulillah. Kelang kabut menguruskan Atikah tu. Jadi darah memang sangat banyak lah. Dekat sinki, atas lantai apa semua, dan tak berhenti-henti keluar daripada tangannya. Jadi mungkin nak kena pergi klinik atau hospital untuk, saya rasa kena jahit sebab saya tengok luka tu besar. Mungkin kena jahit sikit. Jadi itulah suasana yang kadang-kadang kelang kabut bila di rumah ni nak start kuliah Riyadhus Salihin. Bagi ibu ayah seperti kami ni, memang sebenarnya pagi tu satu perjuangan yang bukan mudah. Subhanallah, bukan satu perjuangan yang mudah. Sebab kami ada anak 5 orang sekolah. Dalam proses siapkan anak-anak untuk ke sekolah. Proses cari, minta staff tolong hantarkan. Sebab kami berdua menguruskan kuliah Riyadhus Salihin. Kami berusaha supaya tidak libatkan staff lah. Datang awal pukul 7 nak set up. Mereka masuk bertugas jam 8 kan. Jadi begitulah suasananya dengan anak-anak, menyiapkan mereka. Lepas tu begitulah. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun ni Ustaz tinggalkan saya, nanti mungkin ada staff yang akan datang bantu. Sebab kita nak bertukar kepada whiteboard kadang-kadang. Jadi tuan-puan jangan salah faham, kadang-kadang tu saya terpaksa bagi macam arahan, tapi bukanlah arahan, minta tolong kan, bagi arahan pada suami sendiri. Sebab ada yang tegur saya kan, kadang Ustaz tolong ni
Ustaz alihkan ni, Ustaz ni macam begitulah kaedah komunikasi yang berlaku dalam tempoh bila kita dengan suami isteri sebenarnya saling memahami. Kalau saya tak bagi tahu apa keperluan saya, kalau saya bergerak sendiri lagi terganggulah tuan puan saya, lagi terganggu kuliah. Terganggulah saya dalam penyampaian. Sama juga bila Ustaz menyampaikan, saya cuba settle bahagian di belakang-belakang. Tapi it's normal kan, muslimin-muslimat, it's normal. Ada dalam beberapa hari yang lepas pun seorang isteri jumpa saya, dia kata, Ustazah, kenapa orang lelaki kena cakap semua? Kalau tak cakap macam tak tahu. Kita kan harap dia tahu, buat sendiri tanpa kita suruh. Macam tu kan. Kenapa macam semua benda nak kena cakap? Tapi dia kata suami saya orang rajin, mudah sangat membantu. Tapi kena cakap. Padahal kadang-kadang itu rutin harian pun kena cakap. Kenapa dia tak buat sendiri? Kadang-kadang jadi bergaduh Ustazah pasal ni. Saya cakap, awak saya tak boleh cakap, boleh tak awak buat sendiri? Tak best lah asyik suruh-suruh je. Saya tak nak jadi isteri yang mengarah. Lepas tu suami pula jawab, tak apalah, saya okey lah. Saya memang kadang-kadang saya tak tahu nak buat apa. Kalau awak cakap tu saya tahulah saya buat apa. Macam tu kan. Sebenarnya betul juga muslimin-muslimat. Masya Allah. Komunikasi begini bukan berlaku dalam rumah tangga 1-2, tapi hampir saya rasa yang ada yang suami terus bertindak, tahu apa yang nak dibuat. Itu sebab itu bahaya pesanan seorang isteri bila dia nak ada kerja di luar rumah, kebetulan suami pula di rumah dengan anak-anak. Bila si isteri pesan nak tinggalkan rumah tu, kalau kalau cakap tak sama macam menyuruh ke, saya tak pandai menyuruh, nanti mengarah suami. Okey, muslimin-muslimat, sebenarnya tidak ada masalah pun suami arah isteri ataupun isteri arah suami. Tidak ada isu pun, tidak ada masalah pun dalam pandangan agama sekalipun, dalam pandangan budaya masyarakat Melayu sekalipun, kan? Sama ada isteri menyuruh suami, suami menyuruh isteri. Meminta ataupun mengarah. Ada komunikasi suami isteri sebut perkataan tolong. Abang tolong ni, abang tolong tu. Ada juga, abang ambilkan tu. Hulurkan saya ni. Membuatkan air boleh tak? Okey, kadang-kadang tu tanpa perkataan tolong. Mengikut tengok situasi. Betul kan? Suami isteri adalah satu penyatuan dalam sebuah rumah tangga yang penuh dengan tanggungjawab. Sebuah rumah tangga yang penuh dengan tanggungjawab. Saat penyatuan dan jika mengandung, saat semakin susah. Saya tak pasti mungkin ada setengah adat ataupun budaya dalam satu keluarga yang lelaki langsung tidak boleh diarah dan dia dibesarkan begitu. Lelaki langsung tidak boleh disuruh dan dia dibesarkan begitu. Tuan puan, ada seorang wanita ni mengandung dah syarat. Jumpa saya, dia rasa dia loser. Saya kata kenapa? Dia rasa macam saya bukan isteri yang baik, saya bukan isteri yang ni. Menangis. Saya kata kenapa rasa macam tu? Sekarang saya dah mengandung, dah syarat Ustazah dengan ada anak seorang. Saya asyik suruh suami saya buat macam-macam. Sebab saya macam dah tak larat nak bergerak. Saya rasa macam malangnya suami saya dapat saya. Isteri yang tak kuat, isteri yang tak sabar. Kadang tu stoken pun saya minta dia pakaikan. Sebab saya macam dah tak, saya nak tunduk payah. Suruh buka, suruh pakaikan. Lepas tu macam-macam lah. Kan, kadang tu saya dah terlentang, saya tak larat, saya minta dia ambil air. Kadang tu makan pun dekat katil je. Macam tu. Saya kata, subhanallah. Lepas tu, kalau saya tak minta nanti, dan dia okey, dia suruh saya suruh buat apa saja. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, sampai satu tahap, suami isteri, dia bertukar jadi kawan. Kawan yang sangat rapat, kawan yang sangat baik. Dan ada suami isteri yang bekerja bersama-sama. Macam kami memang kerja bersama-sama. Suami saya dah letakkan jawatan sebagai pensyarah, saya juga letakkan jawatan sebagai pegawai agama. Dua-dua meletakkan jawatan untuk fokus kerja dakwah. Dan bila kami bekerja bersama-sama, memang normal
Suami bagi saya arahan, kadang-kadang saya juga meminta dia lakukan sesuatu ataupun beri arahan. Maksudnya sama-sama memahami peranan dan juga ni. Tapi bila kita menjadi suami isteri, kita suami isteri. Bila kita jadi ibu ayah, kita betul-betul jadi ibu ayah pada anak-anak. Jadi waktu kuliah pagi-pagi ni, itu waktunya kami bekerja. Sebenarnya pukul 7, sebelum pukul 7 kami dah start bekerja bersama-sama. Walaupun bukanlah nampak kerja rasmi di pejabat, tapi itulah waktunya kami sama-sama bekerja. Tapi saya nak sebutkan, minta maaf ya, kita mulakan mukadimah ni. Sampai ada isteri yang rasa loser, rasa dia bukan isteri yang baik hanya kerana dia suka meminta pertolongan. Dia kata kalau saya tak minta tolong, saya tak minta suami buat, suami tak tahu dia nak buat apa. Dan suami saya okey Ustazah. Cuma ada orang kata saya ni macam queen control. Ini cerita kisah benar. Seorang wanita yang sarap mengandung jumpa saya, menangis-nangis sampai dia kata nanti apa ni, dia dah sarat, ada anak pula seorang lagi, membuatkan dia melalui saat-saat akhir dia mengandung dalam keadaan sedih dan selalu blame diri dia dan selalu merasakan dirinya adalah isteri yang teruk. Subhanallah. Saya hanya mampu katakan, saya kata begini, selagi mana kita ada sefahaman dan suami okey, jangan kisah kata orang. Subhanallah. Kedua, dia kata suami saya dah penat, lepas tu saya minta macam-macam. Saya kata memang suami kamu penat, tapi sebenarnya kamu lagi penat dalam keadaan mengandung, dah sarat, dan juga kita dalam situasi hormon yang tidak stabil, badan kita sedang menampung beban yang sangat berat. Kemudian dalam waktu yang sama kamu jaga pula seorang anak yang baru umur setahun lebih. Macam tu kan. Jadi dia pula seorang-seorang di rumah, maksudnya uruskan sendiri yang lain-lain. Maka ia bukanlah satu perkara yang kamu harus fikir bahawa kamu menyusahkan suami. Subhanallah. Kamu fikir suami melaksanakan tanggungjawab dia, kamu melaksanakan tanggungjawab. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sebab apa tahu? Kadang-kadang sebab adat, sebab kata-kata orang, sebab penilaian. Lepas tu sebab apa? Bayangan-bayangan seperti yang tak patut difikirkan. Nanti suami saya mesti rasa menyesal dapat isteri macam saya. Sebab apa? Sebab ada orang saya tengok walaupun mengandung cegah je Ustazah. Walaupun mengandung, lepas tu dia cakap saya, Ustazah saya nampak Ustazah mengandung, sarap Ustazah boleh ceramah, Ustazah boleh pergi sana sini. Saya kata memanglah puan nampak. Masa saya mengandung, masa anak saya yang kecil, saya sampai malam tu saya bersalin, pagi petang saya boleh ceramah, berdiri lagi saya sana. Tapi pun tak tahu saya kat rumah macam mana. Saya depan ceramah, saya kuatkan semangat. Tapi balik je kat rumah saya melepek. Saya tak mampu, saya terus baring dan semuanya suami uruskan. Subhanallah. Jadi saya kata berhenti menyalahkan diri, berhenti memburukkan diri sendiri sedangkan diri kita tidak seburuk yang kita fikir. Berhenti membiarkan bisikan syaitan dan bisikan manusia tu, kata-kata manusia tu, membuatkan kita orang yang tidak bahagia dalam nikmat. Jangan kufur dengan nikmat. Saya kata begitu. Nikmat dah tu, ada suami. Tak apa. Satu perkara yang saya selalu pujuk bila sesi runding cara, saya kata begini. Orang lelaki ni memang Allah takdirkan dia sentiasa dalam jagaan wanita. Ketika dia kecil sehingga besar dalam ibunya, bila bernikah dalam seorang wanita yang bernama isteri. Sebab itu kadang-kadang dah terbiasa lelaki, dia perlu diberitahu apa yang dia perlu buat. Perempuan pula berbeza. Daripada kecil, walaupun dia dah jaga ibu ayah, dia dah dibiasakan dengan tugas-tugasan di rumah. Jadi dia ada tahap kendiri, pengurusan diri yang lebih tinggi. Lepas bernikah, dia menguruskan pula rumah tangga. Jadi kita sebenarnya perlu menjadikan anak lelaki dan anak perempuan kita kedua-duanya mahir menguruskan diri sendiri dan mahir menguruskan rumah tangga. Walaupun tidak disuruh, dia tahu apa yang perlu dibuat. Masya Allah. Jadi saya kata sometimes dia tahu apa yang dia perlu buat. Sometimes memang kita kena cakap detail. Kalau saya macam ada hajat apa, bang hari ni tolong 5 perkara boleh ya, saya ada, dia tahu saya ada kuliah, saya keluar pagi sampai petang, 5 perkara ya bang tolong uruskan. Macam tu kan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, yang penting kita suami isteri sefahaman, saling menghormati, saling memahami, insya-Allah. Okey,
Alhamdulillah muslimin-muslimat, sekarang dah kat pukul 8, cuma saya maklumkan tu je lah. Ustaz perlu, encik suami perlu segera bawa anak pergi ke klinik. Muslimin-muslimat, kita ni dah tinggal hari ni berapa Syaban ya? 16, 17, 18 Syaban. Lagi 12 hari saja lagi untuk kita bertemu Ramadan. Banyakkanlah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Syaban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ada yang tulis, Ustazah, tak adanya jenis tak payah cakap. Macam tu. Betul, ada yang mungkin ada wanita kata macam tu. Tak adanya yang jenis tak payah cakap. Semua lelaki kena cakap. Dah kahwin esok tahulah. Ada yang cakap macam tu kan. Ya, sampai macam tu. Tapi itu bukan kekurangan. Bagi saya bukan kekurangan seorang lelaki. Bukan kekurangan seorang suami. Yang kalau sikap dia, maksudnya karakter dia kena cakap. Masya Allah. Sampai suami saya kata, cakap. Baru saya tahu. Awak jangan pesan. Dia kata bahaya kalau awak pesan. Contohlah suami saya cakap, saya adalah dia panggil saya sesuatu kan. Dia kata, bahaya kalau pesan. Okey abang, buatlah apa yang patut ya. Saya pergi dulu. Pandai-pandailah ya abang. Dia kata jangan pesan macam tu. Dia blur. Dia tak tahu apa yang patut dia buat. Yang normal tu dia tahulah. Yang normal tu dia tahu. Tapi pandangan mata kita ni lain. Dia kata jangan pesan. Kalau macam contoh saya keluar, dia di rumah, ataupun dia nak pergi ke pejabat, lepas tu saya tak ke pejabat, lepas tu saya pesan, okey buatlah apa yang patut. Okey, ada sesuatu yang dia boleh, dia tahu, dia faham. Tapi dia kata apa yang patut tu. Dia tanya apa yang patut, sebab apa pandangan mata kita lain. Jadi kita pun okey, first ni, kedua ni, ketiga, okey. Sebab dia tahu nanti bila kita balik, kita akan tengok balik apa yang patut tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi it's okay je komunikasi macam tu. Walaupun 30 tahun kahwin, 40 tahun kahwin, tak perlu kita nak mengharap sesuatu yang akan mengecewakan kita. Dan sebenarnya wanita lebih banyak kecewa dengan harapan dia. Wanita lebih banyak kecewa dengan expectation dia, dengan harapan dia. Ini saya pernah jelaskan banyak kali dalam ceramah, dalam kuliah. Tak apalah kita sebut sikit ya. Sebab itu orang perempuan suka guna ayat. Saya harap sangat awak macam ni. Kenapa ya? Saya harap awak faham. Saya harap awak tahu apa yang patut dibuat. Saya bayangkan, itu ayat lagi bahaya. Contohlah kita keluar, kebetulan kita ada kerja hujung minggu kan, outstation. Kita harap bila balik rumah bersih kan. Kita harap kain dah dibasuh dan dijemur. Kita harap bisa balik, kita pun tengok apa yang kita harap tu tak berlaku. Kita boleh jadi down, marah, boleh hilang karakter kita, sepatutnya balik senyum. Kemudian kita macam duduk, kita pun mungkin boleh kita pun marah, kita kata, ya Allah, kenapa ni? Contoh ya, kenapa ni abang? Saya harap sekurang-kurangnya basuhlah baju. Saya bayangkan rumah ni tak seteruk macam ni. Awak tahu saya keluar rumah, saya penat. Saya tak terbayang rumah macam ni. Faham tak? Masya Allah. Orang perempuan, dia kecewa betul lah dengan pasangan. Tapi dia lebih kecewa dengan harapan, dengan bayangan, dengan apa yang dia fikir dalam fikiran dia. Subhanallah. Jadi sebab tu saya kata nak selesaikan isu ni, janganlah harap-harap saja, cakap. Jangan bayang-bayang saja, explain. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya buat eksperimen pada diri saya. Saya buat eksperimen sebab saya puruni cara rumah tangga. Masalah utama dalam hubungan suami isteri adalah masalah komunikasi. Dan tolong saya pesan kepada wanita yang baru kahwin, biasakan meminta tolong dengan suami. Kalau tahun pertama anda nak jadi isteri yang perfect, sampai langsung tak minta tolong, layan suami macam raja, kan, semua perkara sampai macam suami tu jadi macam baby. Faham baby? Baby ni macam tak tahu nak buat apa. Tak apa bang.
Tak apa, saya pakaikan abang baju. Okey, tak apa bang. Stokin saya pakaikan. Okey bang, tak apa, seluar. Okey bang, kat kaki. Bang, tak apa. Air saya ambil. Abang nak air apa? Suami nak hantar gelas. It's okay. Saya hantarkan gelas. Okey, nak makan. Bang, abang duduk. Saya bawakan saya bawakan air untuk basuh tangan. Okey, suapan pertama. Alhamdulillah, Masya Allah. Suami nak pergi basuh tangan. It's okay bang, abang duduk. Tak apa, saya bawa air. Contohlah ya. Subhanallah, ni lebih daripada baby ni kan. Macam baby lah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dalam rumah tangga Rasulullah SAW sendiri, Nabi sampai peringkat baju koyak Nabi jahit sendiri, kasut koyak Nabi jahit sendiri. Bukan isteri Nabi pemalas, bukan isteri Nabi terlalu sibuk, sebab kebanyakan isteri Nabi adalah suri rumah dan buat kerja di rumah. Bukan terlalu sibuk sampai tak sempat nak bantu dan uruskan Nabi. Yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad SAW. Di luar rumah, panglima perang. Perdana, kita boleh katakan pemimpin paling utama, khulafa. Maksudnya menjadi khalifah, menjadi pemimpin bukan kota Madinah saja, bukan kota Mekah saja, kepada seluruh negara Islam ketika itu. Kerja dakwahnya, menyantuni fakir miskinnya, Nabi Muhammad SAW seorang yang paling sibuk, sangat-sangat sibuk. Tetapi sesibuk apapun, bila balik ke rumah, Rasulullah SAW bertukar karakter menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami yang boleh meluangkan masa mendengar luahan isteri, yang boleh melayani kerenah cemburu isteri. Dan Rasulullah SAW bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, apakah yang Rasul buat di rumah? Jawapan Sayyidatina Aisyah, ini jawapan daripada sebuah hadis yang sahih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah akan berkhidmat kepada isteri. Subhanallah, jawapan ada versi yang berbeza. Ada Aisyah menjawab, Rasulullah membantu isteri. Ada juga jawapan Sayyidatina Aisyah, Rasulullah berkhidmat untuk isteri. Allahu Akbar, perkataan yang digunakan khidmat. Sebab itu istilah khidmat ini bukan hanya untuk isteri kepada suami. Khidmat juga adalah satu perkataan yang digunakan dalam istilah dan oleh Sayyidatina Aisyah ibunda kita kepada seorang lelaki kekasih Allah, suaminya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya dalam rumah tangga, isteri khidmat suami. Suami juga khidmat kepada isteri. Subhanallah, sebab itu saya sebutkan daripada awal, penyatuan yang Allah ciptakan, Allah jadikan ia satu fitrah antara lelaki dan perempuan, adalah penyatuan usaha sama, kerjasama, membentuk sebuah rumah tangga, sakinah yang tenang, saling memberi ketenangan. Bukan isteri saja berusaha beri ketenangan kepada suami. Bukan isteri saja. Sebab itu diceritakan bila isteri yang sakit, isteri Rasulullah sakit, Rasulullah sendiri yang merawat. Bukan Rasulullah panggil orang luar mari rawat isteri sebab Rasulullah sibuk dan sebagainya, tak. Rasulullah sendiri yang merawat dan membaca syifa. Kalau demam, lap-lapkan badan dengan isteri dengan air dan sebagainya. Bahkan Rasulullah memberikan dan menyiapkan bubur dan beri makan bubur kalau isteri sakit dan sebagainya. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Namun kita tidak tahu kisah yang lebih detail ketika Rasulullah bersama dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kerana banyaknya anak lahir ataupun Khadijah mengandung saat Rasulullah SAW belum dilantik menjadi Nabi. Rasulullah kan dilantik menjadi Nabi umur 40 tahun. Subhanallah. Jadi sebelum itu Rasulullah dah bernikah dalam tempoh perkahwinan 15 tahun. 25 hingga 40 tahun. Ketika itu Sayyidatina Aisyah mengandung dan melahirkan, Sayyidatina Khadijah mengandung dan melahirkan dalam tempoh yang agak kerap. Sebab itu kita bila melihat contoh tauladan rumah tangga Rasulullah, kita dapati ada adat budaya masyarakat Melayu memang seiring. Subhanallah. Ada juga yang perlu kita ubah sikit, bukan kita kata salah, tapi kita ubah sikit. Kalau dulu lelaki dalam sebuah rumah tangga, adat Melayu kita seperti raja. Kan, tak buat kerja rumah, tak basuh pinggan, tak pergi ke dapur. Subhanallah. Tetapi saya sendiri dibesarkan dalam rumah tangga, ayah saya yang masak. Masya Allah. Sebab mak pergi sekolah, uruskan anak kecil, adik-beradik 10 orang. Itu pun mak saya dalam situasi keguguran sampai dalam 4 kali, 5 kali. Jadi saya melihat ayah saya asalnya bernikah tak reti masak. Nah, ayah saya cerita ayah belajar masak
dengan anak yang pertama bila mak saya bersalin, nak melahirkan, bersalin dalam keadaan tempoh pantang. Jadi dia start daripada tu ayah belajar masak, dan lepas tu ayah mahir masak dan minat masak. Sebab saya dibesarkan dalam keluarga yang saya melihat ayah lah yang ke dapur pagi, petang, malam, dan bukanlah dikatakan mak saya pemalas, tapi ayah suruh bagi tumpuan kepada anak. Sebab itu mak saya boleh fokus ngajar ngaji anak, walaupun mak saya adalah cikgu. Mak saya bukan ustazah, mak saya seorang guru fizik, mengajar di sekolah menengah. Jadi ayah yang ambil peranan, subhanallah, menyediakan makanan sampai ayah pandai masak, sangat mahir, sampai ayah buka restoran banyak, sampai 5 cawangan sampai 6 cawangan. Tapi bukan ayah tukang masak, ayah latih orang lain masak. Tukang masak, ayah tak pernah jadi tukang masak di restoran, pernah peringkat awal. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Memanglah ada orang yang tahu kata, oh ya apa ni, asyik suami sediakan makanan, patut isteri. Tetapi bila kita melihat dan bincang bab tanggungjawab dalam rumah tangga, sebenarnya memang suami bertanggungjawab menyediakan makan minum dalam rumah tangga. Jika dia tidak mampu untuk masak, maka suami bertanggungjawab menyediakan dalam bentuk dibeli ataupun yang telah disiapkan. Dan jika isteri yang menyediakan, isteri yang masak dan sebagainya, itu adalah satu bentuk khidmat seorang isteri sebagai satu tambahan. Kerana wanita sebenarnya Allah lebih ciptakan dia sebagai murabbi, adalah guru pertama buat anak-anak. Biar ibu ni boleh didik fokus, ajar ngaji dan sebagainya, sebab ibu lebih sabar. Subhanallah, Allahu Akbar. Kami 10 orang adik-beradik semua belajar baca Al-Quran dengan mak, dengan ayah. Tak pernah dihantar kepada mana-mana guru. Walaupun mak saya adalah seorang bukan background pengajian Islam, cikgu, namanya cikgu fikiah. Ayah saya pula bukanlah belajar pengajian Islam, seorang peniaga. Tetapi mereka berdua nekat untuk mengajar sendiri anak, mengenalkan Al-Quran daripada kosong sampai mahir, sampai khatam. Subhanallah, mereka berusaha mengubah diri dan menjadikan mereka lah guru pertama untuk anak-anak dalam bab Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi bagi lelaki yang tidak dibesarkan dalam rumah tangga, yang mengajarkan bahawa subhanallah, lelaki patut memainkan peranan lebih dalam rumah tangga, maka jika kita dapat suami pasangan begitu daripada awal kahwin, usahlah kita melayan suami tu seperti baby. Soalnya tak payah buat apa-apa, semua sekian-sekian. Awal kahwin dah start dah pembagian tugas. Subhanallah. Sebab penyatuan rumah tangga ini bukan untuk menyusahkan mana-mana. Sebab ada yang mak ayah jumpa saya kata, ustazah, kesian saya tengok anak perempuan saya. Kesian. Subhanallah. Dia dah semakin penat, macam kehidupan dia sekian-sekian. Saat kami sebagai ibu bapa membesarkan anak, tidaklah menyusahkan anak sedemikian. Tapi tak tahu kenapa saya tengok menantu saya menyusahkan kehidupan anak saya. Saya kata sepatutnya rumah tangga, penyatuan suami isteri memudahkan lagi untuk mereka menempuh alam daripada alam remaja, alam dewasa sehingga alam yang semakin matang ni. Sebab mereka dah jumpa pasangan yang hampir sebaya. Jadi bila penyatuan orang muda dengan orang muda, patutnya kehidupan mereka lebih laju, kehidupan mereka lebih lancar. Jadi perlu betulkan mungkin mindset. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi suami isteri. Tetapi siapa yang redha dan rela untuk melayani suami begitu, silakan. Namun jangan kita bagi ukuran itulah isteri yang terbaik, itulah isteri yang perfect. Oh, kenapa isteri kenapa dia perfect? Oh, ustazah, layanan dia pada suami TikTok. Suami tu macam, ya Allah, baju tu siap dah atas katil semua dengan stoken. Lepas tu dia yang pakaikan. 30 tahun dia macam tu, ustazah. Bagi saya itulah contoh isteri yang terbaik. Saya terus down lah kalau saya buat perbandingan dengan diri saya. Saya kata, oh, saya tak mampu buat macam tu. Saya memang tak mampu. Saya tak. Kadang-kadang saya terbalik. Suami yang buat air susu saya. Setiap malam suami saya yang buat. Suami saya tahu sebab saya terlalu penat dan sebagainya. Ui, saya terbalik. Kalau saya buat perbandingan, saya akan rasa saya loser, saya bukan isteri yang baik. Subhanallah. Sebab itu jangan, dan itu memang bukan saya kata itu bukan isteri yang buruk. Memang itu sangat bagus. Suami yang isteri yang mampu melayani suami sampai tahap macam tu. Kan sampai semua air bekas tangan, pasu suami tak bergerak, semua suami tak pernah buat kerja. Masya Allah, muslimin muslimat. Ya, itu. Tapi jangan sampai kita buat perbandingan. Dalam hal rumah tangga, semua ada cara berbeza.
bagaimana kita menguruskan rumah tangga masing-masing. Jadi tolong jangan buat perbandingan. Tetapi jangan sampai peringkat kita ni menghina suami, merendah-rendahkan, tinggikan suara sampai melebihi batasan. Subhanallah, muslimin muslimat, dalam rumah tangga Rasulullah kalau kita baca kisah, ada isteri Nabi yang meninggikan suara kepada Nabi. Ada isteri Nabi yang selalu berbantah-bantah. Sebab itu dalam bab ini muslimin muslimat, jangan semudahnya kalau nampak ada isteri bantah suami ataupun kita bantah suami terus kata isteri dahaka. Tidak. Subhanallah. Rasulullah sendiri tidak menjatuhkan seorang isteri yang ada tinggikan suara dan ada membantah Rasulullah sebagai isteri dahaka. Tetapi itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang sekadar salah, bukan sampai berdosa. Muslimin muslimat, memang ada waktunya. Seorang wanita dalam keadaan tekanan, campur penat, campur letih. Macam wanita yang jumpa saya ni nangis ni sebab dia dah mengandung saudara. Ustazah, sebelum ni saya tak pernah tinggikan suara pada suami. Tapi sekarang saya dah mula tinggikan suara. Saya kata maafkan diri sendiri. Betul tak? Awak kahwin dulu tak tinggikan suara? Ya. Tapi kenapa sekarang saya berubah? Berubah kenapa? Faktor yang berlaku sekarang. Sekarang sedang sarat kan? Lepas tu uruskan anak pula kan? Betul tak terlampau penat? Betul, saya rasa terlampau penat. Bila dah terlampau penat, kita tidak mampu nak mengawal. Tak ada tenaga nak mengawal marah. Faham tak? Tak ada kekuatan untuk mengawal marah sebab dah terlalu penat. So kadang benda kecil jadi besar. Saya kata sabar. Sikit lagi bersalin. Bila anak tu keluar, nanti puan akan rasa kembali pada diri sendiri semula. Puan akan rasa, ya Allah, inilah diri sendiri. Sebab saya melalui perkara yang sama. Bila mengandung, bila dah sampai sarat, tak sabar nak keluarkan baby walaupun takut nak bersalin. Sebab tahu lepas melahirkan nanti kita kembali pada diri sendiri. Hormon tak stabil, badan kita, tidur kita dah tak lena dah. Kiri tak selesa, kanan tak selesa, terlentang lagi lah. Sakit habis semua pinggang sebab perut yang berat berkilo, 10 kilo ni duduk atas beban. Cuba bayangkan orang lelaki, anda tidur dengan ada atas perut tu 10 kg, kita ambil 10 kg gula lah. Ambil 10 kg gula, letaklah dalam, kita kata letak dalam kain plekat, ikatlah dekat perut tu, ikat dekat perut. 10 kg ya. Sebab baby mungkin dalam 3 kg. Air ketuban lebih berat daripada baby tu sendiri. Tak campur lagi dengan macam-macam. 10 kg lah paling kurang. Letak, lepas tu ikat dekat perut, masukkan dalam kain plekat, ikat. Lepas tu mana-mana pergi bawa. Boleh tahan tak satu hari? Pergi tandas, bawa lah 10 kg tu dekat perut. Lepas tu masa baring, rasalah macam mana, kan? Duduk terlentang, duduk baring, duduk sini, lepas tu berjalan, tu yang jadi bengkak kaki, sakit semua. Saya kata, puan bukannya seorang yang pemarah. Puan bukan seorang isteri dahaka. Puan berhenti menyalahkan diri sendiri atas ketidakmampuan mengawal perasaan. Ini kerana beban yang berat, kan, yang sudah semakin sarat dan sebagainya. Jadi insya-Allah nanti lepas bersalin, buat masa ni puan cuba maksudnya pujuk diri sendiri selagi mana suami kata okey. Dia bila saya tanya, encik macam mana? Saya okey je Ustazah, saya faham. Isteri saya banyak sabar dalam mengandung. Saya sabar dengan perangai dia yang pelik-pelik ni, yang saya sendiri rasa macam kadang-kadang takkan benda kecil nak besarkan. Jadi saya tahu isteri saya struggle dalam sabar dia, saya struggle dalam menghadapi dia. Saya tidak seteruk dia Ustazah. Saya boleh tidur lena berdengkur. Saya tahu malam dia tak lena. Dia pusing kiri kanan semua tak kena. Dia kena bawa beban tu, dan itu adalah cahaya mata saya juga. Jadi dah sefahaman. Saya kata, puan, suami cakap macam ni pegang. Tak payah, sebab itu tak payah fikir bisikan manusia dan bisikan syaitan. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay, sekarang dah pukul 8 suku, muslimin muslimat. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi untuk kita, Masya Allah, untuk kita sama-sama membaca sikit dalam kitab Riyadhus Shalihin kita ya. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat membantu muslimin muslimat, kan, dalam lebih kurang dalam 4,000 lebih ni, campur 2 ni. Masya Allah. Alhamdulillah, saya bukan nak judge, nak menilai isteri yang begini bukan yang perfect, isteri begini, dan bukanlah membenarkan juga perangai-perangai yang saya sendiri sentiasa berjuang. Saya sendiri pun ada perangai yang buruk, perangai yang
Saya sendiri malu bila saya kenang kenapalah buat perangai macam ni dengan suami. Tapi sebenarnya ia berlaku sepanjang dalam perkahwinan. Nak stabil sentiasa perfect, Masya Allah. Yang boleh menyelesaikan adalah mohon maaf lah. Bang, mohon maaf lah tadi ya. Bang, terima kasih. Macam itulah. Suami pun minta maaf. Sama-samalah kita, Masya Allah. Saling melengkapi, saling memahami, saling bertolak ansur. Itulah sebuah rumah tangga yang Allah tidak mahu bebankan mana-mana satu pihak. Tetapi sepatutnya rumah tangga adalah satu penyatuan untuk tolong-menolong, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Masya-Allah, Allah Akbar. Saya juga isteri biasa. Walaupun nampak isteri yang biasa seperti tuan-puan sekalian. Ada naik turun, ada sifat baik, ada sifat buruk. Sentiasa berjuang. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Kita nak sambung. Hari tu kita dah baca satu hadis Nabi SAW tentang golongan yang akan masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Tanpa dihisap dan tanpa diazab. Okey, kalau siapa yang nak dengar siapakah golongan masuk syurga tanpa dihisap itu, anda kena dengar kuliah pada minggu yang lepas. Dan kali ini kita akan membacakan lagi satu hadis Nabi. Alhamdulillah hadis ini tidak berapa panjang. Jadi kita akan beri dapat setengah, teguh bertemankan dengan saya. Masya Allah. Sekarang kita akan bacakan satu hadis Nabi SAW. Ia merupakan hadis sahih riwayat Bukhari. Subhanallah. Muttafaqun alaih, iaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, saya baca, tuan-puan dengar. Mendengar dan membaca hadis Nabi juga adalah satu ibadah kerana ia juga merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih wa hadza lafzu Muslim wa ikhtasarahu al-Bukhari. Muslimin muslimat, saya akan tulis. Ini satu doa yang sangat perfect. Kalau kita boleh beramal sekali sehari ataupun seumur hidup sekali pun boleh. Saya baca lagi sekali, tuan-puan akan ikut. Tapi tengok dulu maksud dia. Nabi SAW bersabda daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab Ibnu Abbas ini dia juga sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat Nabi. Ibnu Abbas iaitu Abdullah adalah sepupu Nabi bin Abbas. Abbas ini bapa saudara Nabi. Jadi sebab itu disebut Ibnu Abbas sebab namanya Abdullah. Kebanyakan disebut Ibnu dan dibinkan dengan Abdullah adalah namanya Abdullah bin Abbas. Okey. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, hanya kepadamu saya menyerahkan diri. Hanya kepadamu saya beriman. Hanya kepadamu saya bertawakal. Hanya kepadamu saya bertaubat. Hanya denganmu saya mengadu. Ya Allah, saya mohon perlindungan dengan kemuliaan-Mu dan perlindungan-Mu dari engkau sesatkanku. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan-Mu. Engkau maha hidup tidak akan mati. Sedangkan semua jin dan manusia pasti akan mati. Masya Allah. Satu doa yang sangat indah, muslimin muslimat. Saya akan bacakan. Kemudian saya akan bacakan sekali dengan maksud. InsyaAllah tuan-puan ikut saya boleh di mana saja anda berada walaupun tak angkat tangan. Kalau anda sedang bawa kenderaan, jangan lepas sebab nak angkat tangan. Lepas steering, jangan. Anda tengah masak, teruskan masak. Mulut je bergerak. Doa ni tuan-puan sekalian tidak semestinya duduk atas sejadah menghadap kiblat. Kita boleh berdoa anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Anyhow. Betul tak? Kita boleh berdoa no matter how. Kita boleh berdoa bila-bila masa, di mana saja dan dalam apa jua keadaan. Kita boleh berdoa. Dan antara waktu doa yang sangat terbaik adalah waktu kita terlintas. Subhanallah muslimin muslimat, saya kongsi satu tip. Bilakah waktu doa yang sangat terbaik adalah waktu hati kita terlintas. Terlintas terus doa. Masya Allah. Muslimin muslimat, saya kan. Contoh, nanti kita akan baca doa. Daripada saya kecil daripada saya sekolah menengah, saya tengok penceramah dalam TV
Saya tengok Pencemaran Cemada TV. Saya cakap jujur memang itu yang saya selalu berdoa dalam hati. Sebab Tuan bersekalian, ramai orang berdoa pada lidah. Ya Allah, ya Allah. Hati tak sampai. Hati tak berdoa. Tapi lidah. Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati kita. Memang kalau sebut Ustazah habis tu sia-sia ke berdoa dengan lidah? Tidak sia-sia. Contoh orang tanya, Ustazah ada orang beristighfar dengan lidah, tidak dengan hati. Astagfirullah. Kita sebutkan orang ini dia lalai, hati dia lalai tapi lidah dia tak lalai. Adalah lebih baik orang yang lidahnya berzikrullah walaupun dalam keadaan lalai. Sebab suka-rupanya lidah dia tidak mengumpat, lidahnya tak berkata yang buruk. Subhanallah. Walaupun hatinya lalai. Ustazah kadang-kadang saya istighfar, tapi fikiran saya menerawang. Ustazah saya solat daripada awal sampai akhir, tapi fikiran saya menerawang, hati saya tidak ada dalam solat. Saya kata kamu lebih baik daripada orang yang tidak solat. Sebab dia terus melalaikan solat. Kamu adalah orang yang solat kadang lalai, tapi berusahalah untuk menghadirkan hati. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya kan memang masa nak berdoa betul-betul tu malu. Nak sebut ya Allah, nak masuk TV juga tak reti. Tapi bila saya tengok kan ada ustaz-ustazah ada ceramah dan TV, saya cakap jujur, saya mengaku. Kalau orang tanya, Ustazah terfikir tak Ustazah akan masuk TV? Dan bukan masuk TV itu ukuran kejayaan. Tidak. Masuk TV bukan ukuran kejayaan. Ada ramai pendakwah, penceramah di luar sana jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih banyak memberi kesan kepada agama dan jauh lebih banyak melakukan pengorbanan untuk perjuangan menyampaikan Islam. Subhanallah. Dalam lapangan masing-masing, di Sabah, di Sarawak, para membalik pendakwah-pendakwah yang berhadapan langsung dengan para musuh, yang berhadapan langsung direct, yang masukkan ramai orang Islam sampai ribu-ribu, tapi mereka tidak dikenali. Itu sangat ramai. Jadi jangan salah faham bila saya kata begini. Saya terangkan sikit lah. Jadi bila saya tengok ada pecah-pecah saya memang terlintas. InsyaAllah satu hari nanti saya akan masuk TV. Bila tengok je penceramah sekolah menengah sampai masuk universiti, satu hari saya akan masuk TV. Satu hari saya akan menyampaikan dakwah secara terbuka. Masa tu tak ada media sosial lagi. Ada handset, ada masa sekolah menengah, TV je. Jadi tengok penceramah, tengok ustaz-ustazah, itulah yang terlintas. Subhanallah. Bila saya tengok orang ada suami-suami yang baik pada sekolah menengah, hati terus terlintas. Ya Allah. Nak cakap malu, nak berdoa dengan Allah malu. Tetapi ni. Dan saya selalu, masa daripada sekolah menengah, saya selalu sebut pada kawan-kawan. Saya tak tahu kawan-kawan saya ingat ke tak. Tak sabar nak jadi ibu. Tak sabar nak jadi ibu. Tak sabar nak jadi ibu. Muslimin-muslimat. Itu selalu saya sebut. Saya kata saya tak sabar nak jadi ibu. Bila tengok ada baby, ada anak kecil, tak sabarnya. Saya pernah sebut, kalau saya tak kahwin pun tak apa, tapi saya jadi ibu. Kalau tak ada suami pun tak apa. Tapi ya Allah, biarlah saya jadi seorang ibu. Maksudnya, saya macam, lepas tu kawan tanya, kalau tak kahwin macam ni boleh nak jadi seorang ibu? Tak apalah, nak angkat ke? Ni saya fikir daripada sekolah menengah. Sebab saya rasa macam, ya Allah, nak ni jadi ibu. Lebih kuat daripada saya nak kahwin. Maksudnya, kalau saya tak dapat kahwin, saya kata saya ambil anak angkat. Saya nak sangat jadi ibu. Macam tu kan? Subhanallah. Apa ni? Allahu Akbar. Muslimin muslimat, masa saya remaja, saya ada masalah dengan kitaran haid. Sampai jumpa doktor, doktor kata susah esok. Bukanlah doktor kata terus terang. Tapi bila saya baca, dan orang memang ada cakap macam tu pada saya, susah ni nak dapat anak. Kitaran haid ni, minta maaf lah saya sebut secara terbuka ya, cuma saya nak bagi tahu. Masalah kitaran haid tu bukan biasa-biasa. Ketika saya remaja, maksudnya dah sampai balik, dah umur 15, 16, sampai peringkat universiti. Jumpa doktor, buat scan, sampai saya hampir kena makan ubat sangat kerap. Sebab 7 bulan haid tak datang. Bukan 1 bulan, 2 bulan ya. 3 bulan tak datang, 4 bulan tak datang. Kita kalau lambat 2 minggu pun perempuan risau dah kan. Ya, 7 bulan. Sampai peringkat ada tu 7 bulan. Mak akan bawa pergi klinik, doktor bagi ubat yang ni, lepas tu akan keluar. Berapa lama ya? Maksudnya lama. Subhanallah, sampai peringkat saya masuk universiti. Sampai peringkat belajar. Macam itulah, saya tidak ada satu ketetapan yang tepat.
Nah, kalau orang lain boleh jangka dah. 3 hari lagi nak uzur ni. Lambat tahu. Saya tak ada. Saya kata saya tak tahu. Saya tak ada waktu, tak ada ketetapan, tak ada. Cuma memang jarak. Dari sudut logik, dari sudut sekian-sekian, memang doktor akan cakap, bukan maksudnya, ada masalah dengan kitaran ni. Kalau macam ni, ada boleh masalah. Saya daripada sekolah menengah, saya kata saya nak jadi ibu, saya nak ada anak. Seronoknya nampak wanita mengandung, nak ada anak. Kalau tak ada pun ni, subhanallah. Dan apa yang berlaku ketakutan bila kita bernikah, betul ke susah? Susah ni kot nak dapat anak ni. Susah ni nak dapat anak. Sebab kadang-kadang ada kawan-kawan yang tak tahu nak jaga hati kita kan. Asma, kau ni susah dapat anak besok ni. Kalau macam ni. Apa ni mata Allah sekalian? Kuasa Allah dan rizki Allah bagi kan. Yelah lepas nikah, bukan nak kata saya sekian-sekian, tetapi semua tu rizki daripada Allah. Lepas nikah, dapat anak muslimin-musliman. Maksudnya lepas tu mengandung. Lepas tu dapat anak. Saya 10 tahun nikah, setiap tahun mengandung. Cuma ada anak lahir ni, ada yang gugur dan sebagainya. 9 kali mengandung kan, 2 kali gugur. Jadi anak sekarang 7. Alhamdulillah ala kulli hal. Bukan saya lebih baik pada wanita yang tidak pernah mengandung. Tidak. Semuanya itu penilaian Allah berbeza. Bagi manusia mungkin kata, berkat, tak berkat. Tetapi di sisi Allah berbeza. Cuma saya memang melatih diri apa-apa dengan hati berdoa. Tapi banyak berdoa dengan ni. Tengok sampai sekarang, saya tengok anak orang baik. Dalam hati, kita kan tengah borak. Tengok anak dia baik, hati terus berdoa. Sebab itu saya sebutkan lagi sekali. Waktu berdoa yang sangat baik ketika hati terlintas. Ketika mata memandang. Bukan kata lepas solat tu tak terbaik. Tapi ketika hati kita terlintas. Tengok suami orang baik, terus berdoa. Dalam hati. Subhanallah, tengok sampai sekarang saya tengok anak orang baik-baik, hati tu terlintas, ya Allah jadikanlah anakku sebagaimana baiknya anak ini. Tengok anak orang hafaz Quran, ya Allah jadikanlah anakku hafaz Quran dalam hati ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Tengok orang lain kan, tengok orang lain berjaya sekian-sekian, dalam hati terus meminta berdoa. Ya Allah gini-gini dalam hati. Subhanallah. Masa belajar, tengok pelajar cemerlang lain dapat dinslis dalam hati tu. Ya Allah berikanlah aku dinslis juga. Saya adakan. Allah kurniakan. Allah kurniakan muslimin muslimat di mati Allah sekian, Masya Allah. Bila saya tengok orang lain bawa anak pergi menunaikan umrah, saya pun tak terfikir saya nak bawa anak menunaikan umrah. Tapi saya tahu kawan-kawan saya dulu ada menunaikan umrah, mak ayah dia bawa. Dalam hati ni, ya Allah nak tunaikan umrah. Berikanlah anak-anak, aku juga boleh bawa anak-anak menunaikan umrah. Subhanallah. Sebab ketika hati kita tersentuh melihat sesuatu, kita terus berdoa meminta dengan Allah. Tapi kalau terus doa pun okey. So itu kadang-kadang bila saya pergi sesuatu tempat, ada waktunya kan, tiba-tiba saya macam macam tu. Suami kata kenapa? Ada doa sesuatu. Mulut tak terucap. Subhanallah. Saya tengok sesuatu orang tepi jalan, saya pejam-jam mata. Kenapa? Suami tanya. Tak adalah, doakan pakcik tu. Kesian tengok pakcik tu kan. Abang nampak tak pakcik tu? Tapi tak boleh nak berhenti kereta ni sebab ada kereta tengah jalan. Tapi nampak ada pakcik tengah kutip sampah, kutip barang kan. Terus saya kata tak adalah, doakan sikit. Doakan supaya pakcik tu ada orang jaga, dapat rezeki melimpah ruah. Macam tu lah. Kita tengok kat kedai makan kan, ada anak kena marah teruk dengan mak. Ya Allah, budak tu, mak duduk main handset. Mak ayah duduk tengok handset, tunggu makanan order kan. Lepas tu anak tu kacau-kacau mak dia. Lepas tu kena marah kan. Diam, pukul. Kita nak cakap apa? Takkan kita nak pergi kat meja tu, puan kenapa buat anak macam ni kan? Masya Allah. Kita pun tengok, doa terus dalam hati kan. Macam tu. Ambil masa sikit doa. Doa apa? Ya Allah, berilah petunjuk pada ibu ayah ni. Berilah ihsan kepada ibu ayah ni. Kasihan pada anak. Ataupun kadang tengok anak tu kan, diam. Itu anak kecil, anak besar diam. Tengok mak ayah duduk main handset. Hati tu bila tengok anak tu, tarik nafas tengok dalam hati dan anak, dalam hati ni, bagi anak ini kuat. Jadikan anak ni anak yang hebat. Sebab dia diuji daripada kecil, diabaikan oleh ibu ayah. Diabaikan pada ibu ayah.
beri kekuatan anak ni untuk memaafkan ibu ayah dia. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, apa jua doa kita kepada orang lain akan kembali kepada kita. Anak kita akan jadi kuat. Kita doakan anak orang lain jadi kuat, anak kita Allah jadikan kuat. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya tak boleh jadi ibu yang terbaik. Saya tak janjikan pada anak saya jadi ibu yang terbaik. Subhanallah, ada kalanya saya marah anak, ada kalanya saya hilang kawalan diri, ada kalanya saya tak boleh mengawal kata-kata yang saya keluarkan sampai mengguris hati anak-anak. Tapi saya selalu cakap, Umi doakan anak-anak Umi kuat jiwanya untuk memaafkan Umi, untuk bersangka baik dengan Umi. Kan? Kadang-kadang bila saya minta maaf, Umi minta maaf ya. Tak apa Umi, kami faham Umi penat. Kami faham Umi stres. Kadang tu yang kecil, Umi stres kan. Sebab tu Umi kadang-kadang Umi marah kami. Macam ni. Ya. Terima kasih, sangat faham. Terima kasih. Sebab kita doakan anak orang lain supaya memahami, memaafkan. Tetapi, ya, maksud saya adalah saya bukan ibu yang sentiasa tenang, macam boleh kawal perasaan. Ada waktunya. Kan kita di luar kawalan diri. Jadi kita minta maaf, lepas tu kita mengharapkan anak kita faham kita. Sama juga, bukan isi yang terbaik, tapi kita mengharapkan ada waktunya. Sebab itu dalam kita meminta dengan Allah, kita memiliki hati yang kuat. Kita berdoa juga anak kita memiliki hati yang kuat untuk menerima kita seadanya. Doakan hati suami kita. Masya Allah. Saya tengok muka suami, hati tu doa, ya Allah, kuatkanlah hati suamiku untuk memaafkanku, untuk menerimaku seadanya, ya Allah. Tu tuan-puan sekalian, berdoa ni Masya Allah bukan waktu kena tunggu lepas solat. Kadang lepas solat hati kita tak khusyuk pun. Kan? Sebab dah waktu solat. Lepas solat tu doa, ya Allah. Tetapi bila kita melihat sesuatu, merasai sesuatu, doa time tu juga. Walaupun time tu kita tak tutup aurat ke, kan? Kadang tengok cerita terus, ya Allah, hati ni tersentuh. Saat hati kita tersentuh, masa itulah doa kita dengan khusyuk. Masya Allah. Dan jangan kedekut nak doakan orang lain walaupun orang tu kita tak kenal. Saya kadang duduk kat tafi like, tengok tepi tu kan, suami isteri bergaduh. Kita boleh cam lah suami isteri bergaduh. Suami ceceni isteri ceni Ada tu isteri kerak air mata, suami marah-marah. Kita tengok macam tu je kan. Ya Allah. Hati tersentuh. Betul kan? Hati tengah tersentuh. Rugi tak berdoa. Masa tu hati tengah khusyuk. Ya Allah, bahagiakanlah orang sebelah ni, ya Allah. Takut tengok, abang nampak tak? Siapa sibuk rumah tangga? Tengok orang lain. Kita pun kadang macam tu. Terus doa, ya Allah, beri kebahagiaan. Tenangkanlah rumah tangga tu, ya Allah, beri kebahagiaan. Dan bahagiakanlah. Tu apa sekalian? Hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, barang siapa mendoakan saudaranya sembunyi. Hadis yang subhanallah, dek ambil buku Sahabat Dunia Akhirat, ada kat situ. Ini Syirah ada ni. Ada. Kalau kamu cari, kamu akan jumpa. Ada. Terus nampak. Subhanallah, ini buku pertama saya, buku Sahabat Dunia Akhirat. Buku Sahabat Dunia Akhirat. Mungkin ada lagi yang tak pernah, tak tahu dan tak beli lagi buku Sahabat Dunia Akhirat. 2 bulan 40,000 naskah terjual. Dan buku ni dah 100,000 dah dicetak. Lebih dah. Subhanallah. Sahabat Dunia Akhirat. Ini nukilan saya buat sahabat-sahabat. Sebab kalian bukan anak murid saya. Selalu orang kata saya guru saya. Tak, saya kawan. Saya sahabat. Sebab sahabat boleh tarik sahabat. Jangan anggap saya sebagai guru. Saya tak ada ilmu. Saya cuma menyampaikan saja ilmu para alim ulama. Ilmu yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi saya nukilkan dalam buku Sahabat Dunia Akhirat ni. Kita cuba tengok kalau siapa yang ada adalah tajuk yang pertama lagi dalam tajuk permulaan Sahabat Dunia Akhirat, bab yang pertama. Buku ini cantik, santai dan anda akan rasa terbuai dengan isi kandungannya. Masya Allah. Saya bacakan hadis Nabi riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Saya bacakan. Dengar ni, sahabat-sahabat sekalian. Daripada Ummu Darda radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Muslim. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'si malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimisli. Yang bermaksud doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dimakbulkan. Nabi SAW bersabda, hadis sahih. Nabi bersabda, doa seorang muslim
untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dimakbulkan Allah. Pada kepalanya, sama ada ialah terlentang ke, maksudnya pada kepalanya, di kepala orang yang berdoa kepada saudara sembunyi ni, ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, untuk kawannya ke, adik-beradiknya ke, suaminya ke, anaknya ke, tak kira lah siapa, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sebab itu muslimin-muslimat, tip untuk dapat doa yang makbul, doa yang diterima Allah adalah banyak mendoakan orang lain secara sembunyi. Doakan secara terangan pun boleh, itu sangat mulia. Subhanallah, saya kan, tuan apa saya, siapa yang kenal saya, biasa jumpa saya, kalau jumpa, saya akan doakan. Saya biasanya, tuan akan tengok, siapa ada pengalaman jumpa saya di tempat kuliah ke, di kedai ke, jumpa di restoran ke, jumpa di shopping komplek ke, kalau kata Ustazah, Ustazah, ambil gambar ke, saya akan ambil peluang untuk mendoakan. Saya doakan puan bahagia, puan tenang, puan kuat. Saya doakan husnul khatimah. Saya doakan puan sekeluarga masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Sampailah ada seorang wanita ni tulis panjang, Kak Zul ni panjang, dia kata selama pemerhatian saya jumpa Ustazah selalu bila jumpa je dia ambil peluang untuk doakan. Sebenarnya saya buat begitu memang untuk orang yang didoakan, tetapi lebih adalah untuk diri saya. Sebab apa? Saya beriman dan beramal dengan hadis Nabi ni, yang mana doa yang dimakbulkan Allah adalah doa kita untuk orang lain. Sebab itu kadang suami saya tanya, tak penat ke 2 jam duk berdoa untuk orang lain? Sebab suami saya tengok lepas habis kuliah, saya suka meluangkan masa orang yang nak jumpa lepas kuliah. Kadang orang beratur tu sampai 2 jam. Saya dah ceramah 2 jam. Lepas tu saya akan duduk pula habis ceramah dekat meja, tanda tangan dengan mendoakan. Suami saya tanya, tak penat? Saya kata penat. Memang penat bang. Saya tak boleh kata saya tak penat. Saya memang penat. Lepas tu suami saya akan tengok saya lembek. Macam tak larat. Habis tu kenapa paksa diri? Saya kata, saya terangkan selalu saya akan ingatkan. Sebab bang, saya memang kita doakan orang, tapi doa tu untuk diri sendiri, dan itu doa makbul. Sebab itu mungkin saya kurang berdoa lepas solat. Mungkin, tapi saya rasa macam Masya Allah seronok. 2 jam tu apa, kadang 3 jam. Siapa yang pernah hadir kuliah yang saya hadir, Tuan Pulian akan tahu macam mana. Di Sabah ke di mana-mana. Kalau urus dia benarkan. Kalau mereka tak benarkan sebab SOP, saya tak boleh nak buat apa. Tapi kalau urus dia benarkan, saya akan ada masa. Kadang dia orang akan beratur lama. Bila jumpa je, okey, ambil gambar sebelah, kadang tanda tangan, lepas tu doakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, buat wanita ini. Ya Allah, buat keluarga ini. Kadang-kadang ringkas, barakallahu lakum, berkatilah keluarga ini, wa baraka wa jama'a bainakum, dan satukanlah keluarga ini fi jannatil firdaus, di syurga firdaus. Sebab ketika saya doakan dia, saya bayangkan doa itu kembali pada saya, tetapi doa itu diaminkan oleh malaikat. Doa itu diaminkan oleh malaikat, dan saya didoakan oleh para malaikat. Jadi saya rasa macam Masya Allah, seronok. Jumpa je dekat shopping komplek ke, kedai makan ke, Ustazah ambil gambar, saya takkan biarkan ambil gambar saja. Rugi saya tak doakan dia. Kalau fikir, ambil gambar je lah, tak payah doa-doa. Penat doa. Bukan tak penat Ustazah, tuan-puan sekalian. Bukan doa yang, okey, moga masuk syurga. Tak. Saya bukan akan, okey, saya doakan bahagia. Tak. Saya akan tanda tangan, Ya Allah, moga diberikan kebahagiaan. Wajib. Sebab tu saya akan tutup mata sekejap sebab nak rasa khusyuk. Saya tak nak doa pada lidah. Saya takut, saya tak nak mempermainkan doa ayat penyedap-penyedap. Saya doakan bahagia. Saya tak nak ia pada lidah ayat penyedap. Tetapi saya nak biar hati saya turut rasa sama ketika berdoa. Sebab itu walaupun di kedai makan ke, ada orang, Ustazah ambil gambar kejap boleh? Saya buat, Ya Allah, bahagiakanlah wanita ini, Ya Allah. Pejam mata sekejap. Hati hadir sekejap. Sebab tak nak jadi penyedap kata-kata. Doa itu tak nak jadi penyedap kata-kata. Tapi biar hati tu rasa sekejap. Sebab betul-betul berniat supaya wanita itu bahagia. Ustazah, saya single mother. Ya Allah. Ramai single mother yang jumpa kan. Ustazah, saya single mother. Ya Allah, jadikanlah dia ibu yang terbaik.
kuatkanlah jiwanya, gantikanlah apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik di sisimu, berikanlah dia suami yang soleh. Walaupun ringkas tapi dengan hati, benar-benar memaksudkan, bukan penyedap kata-kata. Masya Allah, tuan-puan boleh buat perkara yang sama, bukan sebab saya ustazah. Memang itu daripada dulu, daripada zaman sekolah, zaman remaja, memang mengamalkan. Sebab ini hadis Nabi, kita wajib beriman. Orang yang beriman dengan hadis ini, dia akan beramal. Masya Allah. Saya ulang lagi sekali, Nabi SAW bersabda, sini kan dia tak berubah tau, ke memang betul jumlah ni? Nabi SAW bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya, ada doa yang akan dimakbulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Sedangkan dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat akan mendoakan kebaikan maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sama ada secara sembunyi ataupun depan, insya-Allah keduanya didoakan oleh malaikat. Malaikat akan mengaminkan doa orang yang mendoakan orang lain. Malaikat akan sebut amin, dan malaikat akan mendoakan bagimu apa yang kamu doakan. Apa yang kita doakan untuk orang lain, kita akan dapat. Subhanallah. Jadi jangan susah hati doakan anak orang lain berjaya. Ya Allah, berilah kejayaan dalam SPM buat anak saudaraku. Jangan susah hati, takut anak saudara berjaya, anak kita tak berjaya. Berjaya bukan hanya doa SPM kita tu. Tuan-puan sekalian, bukan jaminan berjaya kalau anak kita dapat straight A. Ataupun anak kita dapat straight B lalu tak berjaya. Tidak. Ukuran kejayaan bukan pada waktu sekarang. Ukuran kejayaan sebenar adalah dapat syurga Allah. Ukuran kejayaan sebenar adalah apabila anak itu boleh jadi seorang yang boleh membezakan baik dan buruk. Bila anak itu boleh mencapai erti bahagia, tenang dalam kehidupannya di alam rumah tangga dan sebagainya. Jadi berhenti mengukur kejayaan dalam tempoh yang pendek. Diukur-ukur kejayaan dengan seolahnya, oh kau dapat straight A, cerahlah masa depan. Oh anak straight B, masa depan kamu. Tidak. Kejayaan bukan diukur dalam tempoh yang terdekat. Allahu Akbar, subhanallah. Sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Mohon maaf salah dan silap. Dan doa ni sebab agak panjang, besok saya dah get ready, tulis siap-siap dah cantik di whiteboard. Esok tuan-puan akan snap saja. Jadi itu kan doa Nabi tadi kita bacakan. Doa yang sangat indah, kita mohon macam-macam. Ni doa ni. Kita mohon Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu lah aku menyerah diri, wa bika amantu, dan ya Allah kepadamu lah saya beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah saya bertaubat, wa bika khasamtu, dan kepadamu lah saya mengadu. Allahumma inni a'udzu bi izzatika, ya Allah sesungguhnya saya mohon berlindung dengan kemuliaanmu, la ilaha illa anta antudillani, tiada Tuhan melainkanmu ya Allah yang tidak menyesatkanku. Antal hayyu, engkaulah ya Allah yang maha hidup, allazi la yamut, tidak akan mati, wal jinnu wal insu yamutun, dan seluruh jin dan manusia akan mati. Jadi doa ni saya akan tulis siap-siap. Bermula pagi besok kita akan mulakan berkongsi doa ni dengan maksud. Tuan-puan boleh snap. Masya Allah, insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi. Saya sayang semua tuan-puan sekalian kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tak nak lepaskan peluang ni nak ucapkan tahniah. Tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada semua tuan-puan dimati Allah sekalian. Kerana saya melihatkan budaya yang sangat baik. Dalam budaya yang kurang baik di media sosial, tetapi ada budaya yang sangat baik di media sosial, iaitu seluruh umat Islam, hampir semua umat Islam yang ada iman pada hatinya bersatu hati mencegah kemungkaran. Contoh dalam isu satu drama yang melakukan aksi yang haram. Secara jelas aksi itu adalah haram. Walaupun atas dasar drama, walaupun atas dasar atas dasar memberi kesedaran, ataupun atas dasar mendedahkan realiti, apapun alasan, dalam Islam kita ada satu prinsip, matlamat tidak menghalalkan matlamat tidak menghalalkan cara. Faham ya? Walaupun tujuan dia adalah untuk beri kesedaran, untuk berikan sekini, matlamat tu baik, tapi cara tu haram, maka tidak dibenarkan menurut syarak. Jadi saya lihat kesedaran umat Islam kita ni, dia bukan bab gosip sajalah dia heboh, tetapi dalam bab mencegah kemungkaran media sosial juga mereka sangat hebat. Saya puji juga mencegah maksiat dalam industri hiburan, sama ada lakonan ataupun nyanyian ataupun apa saja. Saya boleh melihat betapa ada suara yang besar
ada semangat yang kuat mencegah kemungkaran sehingga kan industri hiburan merasa takut dengan suara orang awam. Maka teruskan. Walaupun kita update status yang sikit, walaupun kita hanya bercakap tapi tak update status sebab malu, bercakap dengan orang apa yang kita tak suka, teruk lagi ni gini-gini, semua itu dicatat oleh Allah. Jangan sampai kita ini tidak menyumbang sesuatu pun bila berlaku perkara kemungkaran sebesar ini. Dan kita melihat orang non-Muslim juga bersuara. Dia kata, biarlah negara luar saja, biarlah orang kafir saja yang buat. Saya orang bukan Islam ni pun malu kalau orang Islam di Malaysia buat macam ni. Biarlah orang yang filem-filem yang teruk-teruk macam ni, biar orang bukan Islam je buat. Kan? Janganlah sampai orang Islam buat juga perkara yang sama atas dasar kesedaran dan sebagainya. Jadi tahniah kepada sahabat-sahabat tuan-puan sekalian. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan kita tolong menolong di atas keburukan dalam dosa maksiat. Inilah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin. Kalian, kamu, Allah berfirman, adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu bersatu dalam mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Maka inilah saatnya umat ini akan menjadi umat yang terbaik. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Terima kasih kepada semua yang hadir, lebih kurang 4,300 tadi, masya-Allah. Terima kasih yang sampai akhir. Siapa yang nak dapatkan buku ni, sebab saya tengok ada yang tak pernah tahu saya ada keluarkan. Ini buku pertama. Tajuk dia Sahabat Dunia Akhirat. Ini terbalik Sahabat Dunia Akhirat. Ini adalah buku yang pertama, muslimin muslimat. Harganya hanyalah RM25 saja. Dalam ini subhanallah, ada yang baca berulang kali. Dia kata, Ustazah, kalau saya sedih ke, buku ni ada banyak memberikan semangat, kekuatan. Ini full lah, buku ini dihasilkan atas nama saya, Ustazah Asma Harun. Subhanallah, sebagai nukilan buat sahabat. Okey, saya ada orang kata, Ustazah, ni baju. Okey, ini pakaian memang daripada selit-selit lah ya, muslimin muslimat, tak apa, awak tak payah ni. Memang daripada tudung ni memang daripada Asma Harun. Tu Asma Harun. Subhanallah, sama juga baju juga daripada galeri Asma Harun. Nampak warna macam sama kan? Masya Allah. Okey, jadi sahabat-sahabat mungkin ada tak tahu, siapa yang nak dapatkan semua buku, kurma, produk, apa sahaja, tudung, jubah yang saya pakai, apa saja. Dan ada macam saya S pun ada. Kalau yang tak biasa tudung labuh, asalkan menutup dada, dan tudung oning pun ada. Mungkin ada yang nak mencari apa, sempena bulan Ramadan, nak menukar, nak berhijrah. Sempena bulan Ramadan nak sesuaikan dengan majlis, kita panggil majlis tadarus. Semalam pun ada yang datang tu, dia pakai seluar, pakai baju, pakai seluar, lepas tu pakai baju blouse, lepas tu pakai tudung. Tiba-tiba dia dah bertukar rupa. Pakai tudung bulat macam saya, tapi dia ambil yang kecil sikit, lepas tu pakai baju. Dia kata, Ustazah, saya nak buat persiapan Ramadan. Jadi Masya Allah, saya mula terfikir, insya Allah kita akan buat les sale yang besar-besaran sebelum Ramadan. Sempena menyambut Ramadan, kita akan bermula dengan lebih awal sebelum gaji lah. Jadi untuk memudahkan muslimat mungkin nak melakukan hijrah, dan tak semestinya kita tukar 100%. Mungkin ada baju-baju lama, pakaian lama kita tetap pakai, tapi slowly kita ada juga tukar pakaian ni, slowly pakai gini. Jadi ada gile-gile ataupun pada hari Jumaat saja dan sebagainya. Dia alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi